Apa khabar murid-murid? Selamat menonton ITTV. Saya harap anda semua sihat di samping keluarga yang tersayang. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan mempelajari satu aspek yang baru dalam tata bahasa. Aspek apakah yang akan kita pelajari pada hari ini murid-murid? Pada hari ini kita akan mempelajari kata nama. Mengapakah kata nama ialah aspek yang pertama yang akan kita pelajari pada hari ini murid? Ini kerana kata nama ialah aspek yang terpenting. Mari kita kaji dengan lebih mendalam lagi kata nama ini. Baiklah murid-murid, kata nama terbahagi kepada tiga. Yang pertama, kata nama am, kata nama khas dan kata ganti nama. Itu dia murid-murid. Ada tiga kesemuanya. Kata nama am, kata nama khas dan juga pandai kata ganti nama. Ketiga-tiga bentuk ini murid-murid mewakili kumpulan kata-kata yang amat penting dalam bahasa Malaysia. Baiklah murid-murid, mari kita lihat penjelasan lebih lanjut lagi mengenai kata nama ini. Yang pertama murid-murid, kita akan lihat ialah kata nama am ialah kata yang digunakan untuk menunjukkan nama sesuatu yang bernyawa seperti orang, haiwan dan sesuatu yang tidak bernyawa seperti tumbuh-tumbuhan, tempat, benda dan sebagainya. Itulah dia murid-murid kata nama am. Kata nama am merujuk kepada sesuatu yang bernyawa seperti orang, haiwan dan juga sesuatu yang tidak bernyawa seperti apa murid-murid? Tumbuh-tumbuhan, benda dan tempat. Baiklah murid-murid, mari kita lihat murid-murid, apakah penjelasan kata nama am ini. Mari kita lihat lagi murid-murid dengan lebih mendalam. Yang kedua, dengan kata lain, perkataan kata nama am digunakan bagi menyebut sesuatu secara am atau umum. Itu dia murid-murid penjelasan mengenai kata nama am. Kata nama am digunakan untuk menyebut sesuatu secara am ataupun umum. Apa dia secara am ataupun umum murid-murid? Mari kita lihat murid-murid contoh-contoh kata nama am. Yang pertama, manusia dan orang. Contohnya, bapa, wanita, kerani, bomba, guru, jururawat dan askar. Untuk binatang pula murid-murid, itik, kucing, buaya, burung, ikan dan harimau. Itu dia murid-murid, sesuatu yang disebut secara umum ataupun secara am. Kita belum habis lagi murid-murid. Mari kita lihat contoh-contoh untuk yang tidak bernyawa pula. Mari kita lihat murid-murid. Tumbuh-tumbuhan, cendawan, pisang, rumput dan manggis ialah contoh kata nama am yang tidak bernyawa. Untuk benda, kerusi, kipas, rumah, kereta, pen, buku dan bola. Untuk kumpulan benda. Untuk tempat pula, pejabat, pulau, sekolah, kampung dan negeri. Itu dia murid-murid contoh kata nama am. Bagaimana? Mudah kan? Itulah sebabnya kata nama am amat penting. Mari kita kaji lagi dengan lebih teliti kata nama am ini. Baiklah murid-murid, kata nama am terbahagi kepada dua. Yang pertama, konkret dan juga abstrak. Itu dia intipati utama dalam kata nama am, iaitu
konkret dan juga abstrak. Apa itu konkret murid-murid dan apa itu abstrak? Tumpukan perhatian anda ini kerana kita akan mula mengkaji dengan lebih teliti aspek-aspek ini. Yang pertama murid-murid, mari kita lihat konkret. Apa itu konkret? Sesuatu nama yang dapat dipegang, dirasa atau dilihat. Contohnya, padang, bola dan sekolah. Dalam erti kata lain murid-murid, konkret ialah sesuatu yang nyata. Sesuatu yang kita dapat lihat, kita dapat pegang dan kita dapat rasa. Boleh tak anda bagi contoh yang lain? Pandai, pen, meja ialah sesuatu yang nyata ataupun konkret. Seterusnya murid-murid, apa dia? Abstrak. Apa itu abstrak? Mari kita lihat penjelasannya. Sesuatu nama yang hanya dapat dibayangkan atau dikhayalkan. Contohnya, udara, nafas dan senyum. Itu dia murid-murid, abstrak. Sesuatu yang kita bayangkan sahaja. Ini ialah benda yang tidak dapat kita lihat, yang tidak nyata. Senang kan murid-murid kata nama am ini? Bagus. Baiklah murid-murid, kalau senang, kita akan uji minda kita dengan menjawab beberapa soalan berdasarkan kata nama am. Ambil pen dan kertas anda sekarang kerana kita akan mula melihat soalan-soalannya. Latihan. Gariskan kata nama am dalam ayat-ayat di bawah ini. Yang pertama, wanita yang berbaju kurung itu hendak melawat datuknya. Di manakah kata nama am dalam ayat ini murid-murid? Ingat, kata nama am ialah sesuatu yang disebut secara umum. Terdapat dua, konkret dan abstrak, iaitu nyata dan tidak nyata. Baiklah murid-murid, kalau anda sudah menggariskan jawapan anda, mari kita semak. Jawapan untuk soalan yang pertama ialah wanita. Wanita ialah kata nama am. Ia adalah sesuatu yang nyata. Mari kita terus ke soalan yang kedua pula murid-murid. Sekolah itu akan ditutup untuk sementara waktu kerana berlaku kebakaran. Baiklah murid-murid, saya tahu anda sudah tahu jawapannya kerana untuk ayat yang kedua ini amat mudah. Terus kita akan menyemak jawapannya. Sekolah itu akan ditutup untuk sementara waktu kerana berlaku kebakaran. Anda dapat lihat sekolah ialah kata nama am. Terus kita ke soalan yang ketiga. Mereka membaca surat khabar. Pendek saja ayat ini murid-murid. Bagaimana? Anda sudah tahu jawapannya? Mari kita semak sama ada jawapan anda betul ataupun tidak. Mereka membaca surat khabar dan surat khabar ialah kata nama am dalam ayat ini. Terus kita akan ke soalan yang keempat murid-murid. Mari kita lihat. Kami berazam untuk lulus dalam peperiksaan dalam tahun ini. Senang saja murid-murid kerana anda tumpukan perhatian dalam pembelajaran kita. Terus anda dapat mengenal pasti kata nama am. Mari kita semak sama ada kata nama am yang anda kenal pasti dalam ayat ini betul ataupun tidak.
Peperiksaan ialah kata nama am dalam ayat ini. Bagaimana murid-murid? Mudah ataupun tidak soalan-soalan ini? Tidak mengapa kalau anda tidak dapat menjawab kesemua soalan tadi dengan betul. Ini kerana ada satu lagi soalan untuk anda cuba. Mari kita lihat soalan yang terakhir. Pulau itu akan dijadikan pusat pelancongan utama negara kita. Saya ulang. Pulau itu akan dijadikan pusat pelancongan utama negara kita. Yang manakah satu kata nama am, murid-murid? Bagaimana? Saya tengok ada yang mengangguk-anggukkan kepalanya menandakan anda tahu jawapannya. Baiklah murid-murid, mari kita semak. Pulau itu akan dijadikan pusat pelancongan utama negara kita. Dan anda dapat lihat perkataan ataupun kata pulau digariskan. Maknanya, kata pulau itu ialah kata nama am. Bagaimana murid-murid soalan-soalan mengenai kata nama ini? Baiklah, mari kita lihat kembali jawapan-jawapan tadi. Yang pertama, wanita yang berbaju kurung itu hendak melawat datuknya. Wanita ialah kata nama am. Yang kedua, sekolah itu akan ditutup untuk sementara waktu kerana berlaku kebakaran. Dan sekolah ialah kata nama am. Yang ketiga, mereka membaca surat khabar. Dan surat khabar ialah kata nama am. Yang keempat, kami berazam untuk lulus dalam peperiksaan dalam tahun ini. Peperiksaan ialah kata nama am. Dan yang terakhir murid-murid, pulau itu akan dijadikan pusat pelancongan utama negara kita. Dan pulau ialah kata nama am. Bagaimana murid-murid? Adakah jawapan-jawapan anda semuanya betul ataupun ada yang setengah betul dan setengah tidak betul? Bagaimana? Tidak mengapa. Ini kerana ini adalah pembelajaran kita yang pertama untuk hari ini. Kita belum habis lagi murid-murid. Ini kerana kita akan mengkaji aspek yang seterusnya. Jadi, tumpukan perhatian anda. Mari kita lihat. Kata nama khas. Apakah itu kata nama khas murid-murid? Kata nama khas ialah kata nama yang khasnya digunakan untuk menyebut nama sesuatu benda. Sama ada yang bernyawa dan yang tidak bernyawa. Itu dia murid-murid. Penjelasan mengenai kata nama khas. Ada dua aspek yang penting, iaitu digunakan untuk menyebut sesuatu yang bernyawa dan tidak bernyawa. Mari kita lihat penjelasan yang kedua murid-murid. Benda-benda yang bernyawa ialah nama manusia dan nama binatang. Itu dia. Kata nama khas kita gunakan untuk menyebut nama manusia dan juga nama binatang. Yang ketiga, benda-benda yang tidak bernyawa ialah nama tempat, judul buku, nama bangunan dan sebagainya. Itu dia murid-murid. Untuk yang tidak bernyawa pula, ia merujuk kepada nama tempat, judul buku dan juga nama bangunan. Mari kita lihat penjelasan yang seterusnya. Yang keempat, kata nama khas digunakan bagi menyebut sesuatu yang tertentu, khusus atau khas. Itu dia murid-murid, penjelasan kata nama khas. Yang terakhir bertepatan dengan namanya, iaitu kata nama khas. Kata nama khas digunakan untuk merujuk sesuatu yang khusus atau tertentu. Mari kita lihat contohnya pula murid-murid. Baiklah, yang pertama,
benda, Panasonic, Proton Saga, iBox dan lain-lain. Ialah kata nama khas untuk benda. Anda dapat lihat ya, ini semua adalah jenama, nama-nama jenama ya murid-murid. Seterusnya, untuk orang, Cik Dayang Nur Faizah, Inspektor Lim, Dr. Ismail Kamus dan lain-lain. Itu dia contoh untuk orang, dan nama anda juga adalah dikategorikan dalam kata nama khas. Baiklah murid-murid, mari kita lihat seterusnya. Untuk binatang, contohnya comel, pak belang, sang kancil dan lain-lain. Untuk binatang pula murid-murid, nama haiwan peliharaan anda beri nama. Jadi, untuk nama-nama ini kita panggil kata nama khas. Seterusnya murid-murid, kita akan melihat tempat. Mari kita lihat contohnya. Selangor, Seremban dan lain-lain. Makna kata murid-murid, semua tempat jatuh dalam kategori kata nama khas. Adakah itu saja penjelasan mengenai kata nama khas murid-murid? Tidak, kerana ada lagi benda-benda penting mengenai kata nama khas yang perlu anda tahu. Mari kita lihat murid-murid. Biasanya, huruf pertama dalam perkataan nama khas ini hendaklah ditulis dengan huruf besar. Itu dia murid-murid, benda yang amat penting dalam kata nama khas. Mari kita lihat. Untuk manusia, contohnya Siti Nurhaliza, Cingling, Sarip, Dol. Anda dapat lihat kesemua huruf itu ditulis dengan huruf besar. Mari kita lihat binatang pula. Contohnya tompok untuk kucing dan jalak untuk ayam. Dan yang ketiga, anda dapat lihat tempat. Sungai Siput Utara, itu ialah daerah nama tempat. Ipoh, bandar, dan Malaysia, negara. Itu dia murid-murid. Kata nama khas perlu ditulis dengan huruf besar. Senang kan murid-murid? Mari kita lihat contoh yang lain pula murid-murid. Bangunan, mari kita lihat. Hentian jalan duta, iaitu perhentian bas dan teksi. Bangunan TM, iaitu pejabat. Seterusnya, judul buku pula. Mangga untuk majalah, Patah Hati, novel, dan yang terakhir kamus dewan, iaitu buku. Anda dapat lihat murid-murid, kata nama khas ini mesti ditulis dengan huruf besar dan ia merujuk kepada sesuatu yang tertentu. Adakah itu sahaja kumpulan-kumpulan kata nama khas murid-murid? Kita ada satu lagi. Mari kita lihat. Iaitu benda. Mari kita lihat contohnya. Proton Wira untuk kereta, iBox untuk decoder dan Casio untuk jam. Itu dia murid-murid antara kata nama khas dan contoh-contohnya. Bagaimana murid-murid? Senang kan? Baiklah, pada hari ini kita telah belajar mengenai dua benda. Yang pertama, kata nama am, dan yang kedua, kata nama khas. Jadi, kita akan imbas kembali apakah perbezaan kata nama am dan kata nama khas murid-murid. Mari kita lihat. Perbandingan kata nama am dan kata nama khas. Yang pertama, kegunaan benda. Kata nama am, bangunan. Mari kita lihat kata nama khas pula, bank negara. Anda dapat lihat tak perbezaan di situ murid-murid? Kata nama am, bangunan ditulis dengan huruf kecil. Manakala kata nama khas pula ditulis dengan huruf besar. Dan yang paling penting, kata nama am ialah sesuatu yang disebut secara umum. Bangunan
boleh jadi mana-mana bangunan saja murid-murid. Manakala kata nama khas pula merujuk kepada sesuatu yang khusus, iaitu bank negara. Seterusnya murid-murid, kereta, kata nama am. Kata nama khas Proton Wira. Seterusnya murid-murid, buku, kata nama khas pula Bahasa Melayu. Untuk kata nama am, sekolah, kata nama khas pula Sekolah Kebangsaan Sungai Nibong, Pulau Pinang. Itu dia murid-murid, antara contoh-contoh kumpulan kata nama khas dan juga kata namanya. Bagaimana? Senang kan? Kita belum habis lagi. Mari kita lihat yang seterusnya murid-murid. Kegunaan orang. Kata nama am yang pertama doktor. Ia boleh jadi mana-mana doktor murid-murid. Tetapi kalau kata nama khas perlu ada nama. Contohnya Dr. Nizam. Seterusnya kata nama am kerani. Kata nama khas Puan Kamaria. Kata nama am guru. Lebih khusus untuk kata nama khas ialah Cikgu Alif. Dan yang terakhir, kata nama am budak lelaki. Untuk lebih khusus, Muhammad Fauzi. Itu dia murid-murid, kumpulan orang. Anda dapat lihat yang perbezaan di antara kata nama am dan juga kata nama khas. Benda kita sudah lihat, orang kita sudah lihat. Sekarang ini kita akan mengenal pasti ataupun mengkaji kumpulan. Mari kita lihat. Binatang. Mari kita lihat murid-murid. Kata nama am kucing. Kata nama khasnya kalau anda berikan kucing anda nama si Tompok. Dan kata nama am buaya. Kata nama khas pula, buaya lebih dikenali di Malaysia sebagai bujang senang dekat Sarawak ya murid-murid. Seterusnya ayam. Kata nama khas ayam Belanda. Besar yang ini murid-murid ya. Dan seterusnya kata nama am burung. Kata nama khas pula burung murai. Itu dia murid-murid kumpulan binatang. Anda dapat lihat terdapat beberapa bentuk ya murid-murid. Seterusnya murid-murid kita akan melihat kepada kumpulan tempat pula murid-murid. Mari kita lihat kata nama am negeri. Kata nama khas Negeri Sembilan. Kata nama am bandar. Kata nama khas Sungai Petani. Anda dapat lihat. Yang ketiga kampung. Kata nama khas Kampung Sentosa. Dan yang terakhir Tasik. Kata nama khas Tasik Perdana. Itu dia murid-murid kumpulan tempat. Semua tempat ialah kata nama khas. Melainkan kalau tempat itu tidak diberikan nama yang khusus. Seterusnya murid-murid kita akan melihat kumpulan tumbuhan pula. Kata nama am pisang. Kata nama khas pisang emas. Sedap pisang emas murid, boleh kita makan ya. Kata nama am cili. Kata nama khas pula cili padi. Itu dia murid-murid kumpulan tumbuh-tumbuhan. Bagaimana? Senangkan ke semua ini murid-murid? Baiklah murid-murid, kalau senang, apa kata kita uji minda kita dengan menjawab beberapa soalan berdasarkan kata nama khas ini. Kalau anda sudah bersedia, ambil pen dan kertas. Ini kerana kita akan mula menjawab soalan-soalannya sekarang. Latihan. Gariskan kata nama khas dalam ayat-ayat di bawah ini. Mari kita lihat murid-murid soalan yang pertama. Bas itu berhenti di perhentian Pudu Raya. Di manakah kata nama khas di sini murid-murid? Terus kita akan menyemak jawapannya. Perhentian Pudu Raya ialah kata nama khas. Ini murid-murid merujuk kepada nama bangunan ataupun nama tempat. Seterusnya yang kedua,
perpustakaan negara yang baru dibuka itu dapat memupuk minat membaca dalam kalangan pelajar. Anda ingat lagi tak penjelasan saya yang kata nama khas mesti dimulakan dengan huruf besar? Saya lihat ada yang sudah tersenyum. Maknanya anda tahu jawapannya. Mari kita semak. Perpustakaan negara ialah kata nama khas dalam ayat ini. Yang ketiga, murid-murid. Banduan itu telah dihantar ke penjara Sungai Buloh. Senang saja murid-murid soalan ini. Terus kita akan menyemak jawapannya. Penjara Sungai Buloh ialah kata nama khas dalam ayat ini. Soalan yang keempat berbunyi, kedua ibu bapanya akan berangkat ke Mekah bagi menunaikan fardu haji. Dekat manakah kata nama khas dalam ayat ini, murid-murid? Pandai. Mari kita semak sama ada betul ataupun tidak. Mekah ialah kata nama khas dalam ayat ini. Bagaimana murid-murid? Senang kan latihan ini? Tidak mengapa kalau anda ada yang salah menjawab ini kerana anda mempunyai satu lagi soalan. Mari kita lihat soalan yang terakhir. Kami menaiki bas dari Menara Kuala Lumpur untuk pulang ke rumah. Di manakah kata nama khas dalam ayat ini, murid-murid? Mari kita lihat. Menara Kuala Lumpur ialah kata nama khas dalam ayat ini. Seperti yang selalu saya sebutkan kepada anda, yang kata nama khas mestilah dimulakan dengan huruf besar. Mari kita imbas kembali ke semua jawapan-jawapan tadi, murid-murid. Yang pertama, perhentian Pudu Raya. Jawapannya. Yang kedua, perpustakaan negara. Yang ketiga, penjara Sungai Buloh. Yang keempat, Mekah. Dan yang kelima, Menara Kuala Lumpur. Bagaimana murid-murid pembelajaran kita pada hari ini? Dengan itu, maka pembelajaran kita telah sampai ke penghujungnya. Saya harap anda semua mendapat banyak manfaat dan ilmu yang berguna. Sehingga kita berjumpa lagi dalam eksplorasi bahasa yang lain. Sekian, terima kasih.